Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi bagi tahun 5. Dengan berjumpanya saya di sini bermakna mulai kali ini dan sekarang saya telah mengambil alih semula kelas RBT saya dengan kamu. Kalau sebelum ni saya dah bersama dengan kamu di awal tahun, kemudian berubah jadual waktu, saya terpaksa mengajar bahasa Inggeris kerana kita kekurangan guru. Oleh kerana baru-baru ni ada guru bahasa Inggeris baru yang masuk sekolah kita, jadi beliau telah mengambil kelas bahasa Inggeris tersebut dan saya kembali mengajar kamu reka bentuk dan teknologi. Jadi saya harap kamu dapat bersedia, ya. Murid-murid yang akan bersama dengan saya seperti biasa yang sebelum ni, 5 Tun Perak, 5 Tun Ali, 5 Tun Fatimah dan juga 5 Tun Mutahir. So bertemu kita lagi dalam kelas RBT secara PDPR. InsyaAllah habis PDPR ni kita akan kembali ke sekolah, kita akan masuk kelas seperti biasalah. Baik, untuk kelas hari ini secara ringkasnya bersedia dengan buku teks macam saya. Bersedia dengan buku teks. Saya mendapat maklumat daripada Cikgu Nuri yang mengajar kamu. Kamu sekarang ni telah pun sampai ke topik 6.3.4 iaitu membangunkan algoritma ataupun kita secara kreatifnya untuk menghasilkan pengaturcaraan. Kita tengok buku teks, buka muka surat proses penghasilan algoritma 45. Buka muka surat 45. Muka surat 45. Ini muka surat 46 45. Okey, proses penghasilan algoritma. Ya, apa dia algoritma? Saya rasa Cikgu Nuri dah ajar kamu sebelum ni. Ya, ataupun satu arahan ataupun ini satu menjana idea dalam pseudocode atau carta alir berdasarkan situasi. Sebelum kita nak membentuk kepada pseudocode, saya rasa kamu dah belajar apa itu pseudocode dan carta alir. Algoritma, pseudocode dan carta alir adalah asas utama untuk menghasilkan satu aturcara. Yang ini sebenarnya kamu dah belajar semasa tahun 4 dulu. Jadi untuk tahun 5 kita pergi ke advance yang lebih tinggilah. Ya. Kalau pun dah lupa, cikgu ulang balik. Algoritma ni ialah macam situasi, manakala pseudocode ni ialah kod tipu yang seakan-akan kod. Ya, dan carta alir yang kamu dapat bentuk grafik carta yang seperti kamu tengok kat belakang saya ni. Yang kamu tengok ni, ini ialah carta alir dan sebelah sana ialah pseudocode. Pseudocode dia mula dengan kata kerja. Macam mana pun dia akan mula dengan kata kerja. Mula, sediakan, masukkan, tambahkan. Itu ialah pseudocode. Sebelum kita pergi ke kod yang sebenar untuk menghasilkan program. Okey. Okey, hari ni kita nak tengok daripada algoritma. Daripada satu algoritma menjadi kepada pseudocode dan carta alir. Apa dia algoritma? Kita kena kalau kamu dah belajar pun kita berulang kaji sikit sebab saya tak tahu dari mana setakat mana yang kamu dah belajar, kelas mana dah sampai mana daripada Cikgu Nuri. Saya pun terima arahan untuk dapatkan balik kelas kamu ni pun dalam masa cuti ni. Jadi kalau tak salah kita ulang kaji balik, kita tengok balik apa itu algoritma, pseudocode dan carta alir. Okey? Okey, algoritma, pseudocode dan carta alir. Apa dia algoritma? Dia macam aktiviti lah. Ya, okey. Sekarang kita tengok kepada video yang ini. Apa itu algoritma? Algoritma cara membuat topi daripada kertas surat khabar. Ini adalah algoritma. Dia situasi. Okey, kita tengok dulu video ni. Harap kamu nampak jelas cara membuat topi daripada kertas surat khabar. Antara algoritmanya ialah ambil surat khabar, lipat kepada dua bahagian. Lipat sekali lagi. Dia ada arahan dia, langkah-langkah tu. Langkah-langkah tu lah merupakan algoritma. Buka lipatan kedua. Jangan salah, ini bukan isteri cikgu
Ini pelakon dalam video ni ya. Kamu kata ini isteri saya pula. Okey, lipat penjuru sebelah kanan hingga bertemu. Penjuru sebelah kanan, kemudian lipat penjuru sebelah kiri hingga bertemu garisan tengah. Okey, nampak seperti dalam video. Okey, lipat bahagian bawah ke atas, ke bawah ke sebelah atas. Tekan lipatan hingga rata. Terbalikkan kertas. Lipat bahagian bawah ke sebelah atas. Langkah-langkah, tekan lipatan sehingga rata. Okey, jadilah topi. Topi kertas. So itulah dikatakan. Okey, dah kita stop dulu. Okey, topi kertas. Okey, cara membuat topi kertas itulah dikatakan sebagai algoritma langkah-langkah untuk membuat topi kertas ya. Ataupun dengan lebih terperinci lagi, kita boleh tengok di sini, iaitu kita boleh catat. Yang pertama kita tulis dulu. Dia belum jadi sudokod lagi, dia cuma jadi satu aktiviti situasi. Contohnya kita boleh tulis satu, ambil sehelai kertas surat khabar, lipat kepada dua bahagian, tengok seperti yang ditulis di belakang ni. Lipat sekali lagi. So aktiviti itu kita catat, kita buat bentuk macam ni. Ini dikatakan menulis algoritma. Lipat sekali lagi, buka lipatan. Dia melibatkan proses atau langkah-langkah aktiviti. Ini kerana dinamakan sebagai algoritma. Yang keenam, lipat penjuru sebelah kiri hingga bertemu garisan tengah. Okey. Lipat bahagian ke bawah, atas, tekan lipatan sehingga rata. Terbalikkan kertas, lipat bahagian bawah ke sebelah atas, tekan lipatan sehingga rata. Okey, so 11 langkah itulah merupakan satu algoritma dalam sebuah proses untuk membuat topi kertas daripada surat khabar. Okey, itu jelas ya. Jadi itu namanya algoritma. Algoritma dia ialah macam satu proses ataupun langkah-langkah yang kita tulis, kita rancang untuk kita jadikan sesuatu program. Contohnya kalau dalam buku teks ni, kalau kamu tengok, saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. So proses dia algoritma. Apa proses dia nak pindahkan pokok ke dalam pasu? So kita buat algoritma, kemudian kita buat pseudocode. Pseudocode tu contohnya pseudocode di sini. Belajar pula. Contoh pseudocode. Mula dia, kalau pseudocode dan catat alir mesti mula dengan perkataan mula ataupun start dan diakhiri dengan perkataan apa di bawah? Tamat ataupun end. Dalam bahasa Inggerisnya. Okey, mula sebab kita nak buat satu kod. Kalau kita nak setting robot ke, kita nak buat apa-apa atau cara program, kita kena setting, kena ada start and end. Kita ada mula dengan tamat. Biar lengkap atau cara tersebut. Atau cara yang lengkap mesti ada mula dengan tamat. Kalau tak ada tamat, dia tak berhenti. Tak ada mula, dia tak boleh nak mula, tak boleh nak start. So, apa saja program, apa saja atur cara, komputer, game, robotik, apa saja, even kita dah belajar atur cara kipas elektrik, aircon apa semua, dia mesti ada start dengan off, dengan end. Okey. So untuk atur cara algoritma nak pindahkan pokok ni ke dalam pasu, mula sediakan alatan, sediakan medium penanaman. Kalau kamu tengok di sini dalam buku teks kamu, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Apa dia medium penanaman tu lah? Tu masukkan anak pokok ke dalam pasu. Tambahkan medium tanah. Jika belum pernah, maka tambahkan medium. Tamat jika padatkan medium. Siram sedikit air, letakkan di tempat teduh. Tamat. Maksudnya proses tu mula dengan tamat. Kemudian juga dengan catat alir.
Okey, ini bentuk contoh carta alir. Saya pun tak pasti sama ada kamu dah pernah buat atau belum carta alir atau kamu baru saja memasuki muka surat ni dan belajar dengan Cikgu Nuri, tapi tak apa, saya akan mulakan dengan algoritma dulu. Lepas ni kita akan bermula belajar dengan sudokod dan juga carta alir. Saya akan tunjuk apa itu carta alir, apa tu saya buat ulang kaji sikit. Mungkin minggu depan lah saya akan dapat maklumat daripada kamu, pelajaran sampai mana dah kamu dah belajar, kamu dah mahir apa itu carta alir. Sebab kamu kena buat carta alir dan juga sudokod untuk melaksanakan sesuatu program. Okey? Untuk itu hari ini kita dah belajar tentang sebuah kita menjanakan idea dalam sudokod ataupun carta alir. Kita buat daripada satu situasi. Kalau tadi kita tengok contoh membina topi kertas menggunakan surat khabar, proses dia. Yang ini pun proses memasukkan anak pokok ke dalam pasu. Kemudian kalau kamu tengok seterusnya buku teks situasi yang kedua, bagaimanakah saya hendak membeli makanan dengan mesin layan diri. Saya ada RM2, 2 keping RM1 dan 3 keping 50 sen. So dia ada langkah dia. Ini ialah situasi tu ialah algoritma. Bagaimana kita nak tukar daripada situasi tersebut kepada sudokod dan juga carta alir. Kemudian izati, situasi yang ni, aktiviti membeli kedai Dobi. Okey? Saya harap kamu semua faham untuk hari ini, iaitu apa itu sudokod, carta alir. Okey. Kalau satu lagi saya nak tunjuk lagi contoh yang lebih mendalam lagi tentang sudokod dan carta alir. Yang ini contoh supaya kamu lebih jelas. Okey. Saya tunjuk satu lagi. Sepatutnya minggu depan supaya kamu lebih ini, iaitu struktur atau cara yang mudah. Okey. Algoritma yang ini. Robot. Contohnya macam ni robot. Robot ni dia nak bergerak dari kiri satu langkah. So arahan dia macam ni lah. Algoritma satu langkah, berjalan satu langkah. Kita bagi arahan pada dia, berjalan satu langkah, berjalan satu langkah. Dia akan ikut arahan tersebut, berpusing, jalan satu langkah, jalan satu langkah, jalan satu langkah. So ini ada arahan untuk robot ini. Sama juga dengan sudokod. Dia masukkan arahan seakan-akan kod arahan yang sama. Mula gerakkan satu langkah, gerakkan satu langkah, gerakkan satu langkah, gerakkan satu. Sama juga dengan kita buat yang aktiviti tadi. So dia akan ikut gerakan apa saja, dia ikut langkah-langkah tersebut. Dan sampai dia akan berhenti sehingga tamat. Seterusnya kalau bentuk carta alir pun langkah yang bentuk yang sama dengan arahan yang sama. Nampak? Mula satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, pusing, satu langkah, satu langkah. So kalau ada masalah pun adalah berdasarkan daripada arahan yang kita bagi. So robot ni dia hanya mengikut arahan, mengikut sudokod carta alir yang telah diberikan dan tamat. Dia akan berhenti di situ. Okey, itu adalah perkaitan antara sudokod dan carta alir yang mana kita belajar untuk proses menghasilkan algoritma menjanakan idea dalam sudokod dan carta alir. Jadi untuk pelajaran hari ini saya harap kamu dapat faham dan saya akan bagi latihan untuk kamu cuba buat ciptakan satu algoritma dan juga sudokod. Carta alir agak susah untuk kamu hasilkan dalam Google Form. Saya akan bagi bentuk Google Form. Ya, jadi saya akan bagi saya nak kamu buat satu algoritma dan juga satu sudokod. Ya, algoritma dan sudokod. Cuba buat, insya-Allah. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Kita akan lihat lagi bagaimana kita nak menghasilkan sudokod dan carta alir dan perkaitannya dengan atur cara ataupun yang kita nak belajar berkaitan dengan pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Nanti kita akan belajar tentang microbit, insya-Allah, bila kita dah balik ke sekolah nanti. Okey, itu saja. Selamat bertemu kembali. Saya harap dapat kamu siapkan Google Form yang akan saya lampirkan bersama dengan video ini. Selamat belajar. Teruskan berehat dan menjaga kesihatan diri di rumah. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama.
Jadi saya akhiri kelas saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.